Berkaitan dengan ISDEF, Prof, kita faham nak membina satu perkara memang bukan mudah. Apatah lagi bila kita melihat usaha Prof, saya sebagai generasi yang datang ke ISDEF apabila ISDEF itu telah terbina dengan cantik. Saya faham dan saya dengar apa yang hambatan dan juga cabaran yang dilalui oleh Prof sebagai pengasas dan sebagai pelopor kepada ISDEF ini untuk membina ISDEF. Jadi saya nak bertanya Prof lah soalan, bagaimana Prof membina kekuatan untuk mendirikan ISDEF? Itu satu soalan yang saya rasa untuk saya sendiri, even dulu Prof selalu share, tetapi ada para pelajar kita yang baru mungkin dapat dengar dan apabila mereka merasai apa yang Prof kongsikan sebentar lagi, mereka, saya yakin dan pasti mereka akan menghargai titik peluh dan usaha perjuangan Prof untuk membina ISDEF berasaskan kekuatan yang ada. Jadi Prof, saya ulang kembali soalan saya, bagaimana Prof membina kekuatan untuk mendirikan ISDEF ini? Boleh Prof? Ya, terima kasih Dato' Azrin. Sama Prof. Memang membina ISDEF tidak mudah kerana yang begini ya, kita memperkenalkan satu bidang yang belum pernah orang buat lagi dalam sebuah universiti yang tidak mengatakan bahawa ianya adalah universiti Islam. Jadi kita adalah Universiti Sains Malaysia, bukan universiti Islam ya, namanya begitu ya, walaupun kita ada pengajian Islam, kita ada pusat Islam, tetapi pengajian dominannya tidaklah berasaskan kepada Islam. Jadi tiba-tiba kita nak perkenalkan ISDEF yang berasaskan kepada Islam. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memperkenalkan pengajian Islam, itu saya rasa lebih mudah. Sebab pengajian Islam itu memang dah banyak di universiti lain dan orang faham apa itu pengajian Islam. Tapi apa yang kita buat di ISDEF ni ialah untuk membina Islamic Social Science, sains sosial Islam. Dan sains sosial Islam pada ketika itu tidaklah begitu dominan lagi ya, dalam tahun 70-80-an itu tidak begitu dominan. Jadi kita terpaksa struggle lah untuk meyakinkan semua pihak, sama ada pihak pelajar, pihak para pensyarah, ya, pihak atasan universiti, untuk mengatakan bahawa apa yang kita nak buat ini adalah sesuatu yang baru yang boleh memberi sumbangan kepada Universiti Sains Malaysia. Jadi itu antara cabaran kita hadapi. Tapi alhamdulillah semua itu dapat kita lalui sehingga akhirnya universiti yakin dengan sumbangan kita, para pensyarah juga yakin, para pelajar juga yakin, sehingga terbinalah ISDEF sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Tapi soalan tadi, apa kekuatan itulah kita bina sehingga alhamdulillah Allah telah memberikan izin untuk kita mencapai apa yang kita capai setakat ini. Ya, selain daripada 5 ayat tadi yang saya dah sebutkan tadi ya, keyakinan tadi yang kita sebutkan 5 tadi ya. Yang pertama, yakin Allah sentiasa bersama dengan kita, dan yang kedua, jangan bersedih kerana kita ni statusnya tinggi insya-Allah. Kemudian yang ketiga, di hujung kesusahan ada kemenangan, ada kesenangan insya-Allah. Kemudian selain daripada itu Allah Maha Perancang insya-Allah, dan semua perkara ini kita yakin sungguh-sungguh dan kita bergerak atas dasar itu. Itu secara umumnya, tetapi secara khususnya kita bina 3 kekuatan. Ada 3 kekuatan yang cuba kita bina ya. Kalau kelima-lima tadi itu adalah berkaitan dengan kekuatan yang pertama. Kekuatan asas kita yang pertama iaitu iman dan takwa. Iman dan takwa. Jadi apa yang kita bina cuba untuk perkuatkan ialah iman dan takwa kita, kerana kita rasakan dengan iman dan takwa itulah maka kelima-lima benda yang kita sebutkan tadi Allah akan restu dan juga insya-Allah Allah akan memberi bantuan.
Jadi iman dan taqwa itu kekuatan asas yang pertama. Jadi bagaimana caranya? Macam-macam cara lah ya. Kita tanam rasa bertuhan dalam diri warga Istef. Kita tanam rasa ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ibadah asas ataupun ibadah umum. Kita melakukan perkara-perkara yang sunat untuk mendapat bantuan daripada Allah dan kasih sayang daripada Allah, dan begitulah seterusnya macam-macam perkara yang kita buat supaya dengan itu insya-Allah iman dan takwa kita meningkat. Itu kekuatan asas yang pertama. Kekuatan asas yang kedua ialah kefahaman dan keselarasan. Sebab kita yakin kalau kita mahu membina sesuatu institusi seperti Istef ini, tapi warganya tidak faham apa yang nak dilakukan dan juga mindanya tidak selaras, tindakannya juga tidak selaras, amalannya juga tidak selaras, maka dengan sendirinya kita tidak akan berjaya. Jadi apa yang cuba kita bina kekuatan ialah dengan memahamkan seboleh mungkin kepada pensyarah kita, kepada pelajar-pelajar kita, kepada pentadbir-pentadbir kita, supaya dengan itu nanti bila mereka dah faham apa yang kita nak lakukan, maksudnya faham perjuangan kita, maka insya-Allah mereka bersedia untuk mengorbankan apa saja untuk mencapai cita-cita yang mereka faham itu. Dan pada masa yang sama, kefahaman itu mestilah diikuti dengan keselarasan. Artinya dari segi berfikir, dari segi mindanya kena selaras, dari segi amalannya kena selaras, dari segi tindakannya kena selaras. Misalnya contohnya dari segi mindanya, maka kita ada school of thought kita sendiri, ada aliran pemikiran kita sendiri. Yang paling pertama yang kita selalu sebut ialah non-accommodative approach, non-confrontational approach. Ya, kita tidak mahu accommodate pemikiran-pemikiran daripada luar Islam. Kita mau bina pengurusan pembangunan Islam ni daripada dalam paradigm, dalam framework Islam sendiri. Itu yang kita katakan non-accommodative. Kita tak mau accommodate yang luar, tapi kita mau bina daripada dalam Islam itu sendiri. Kemudian adalah berdepan dengan segala masalah. Kita non-confrontational, kita tak suka berkelahi, kita elakkan daripada berkelahi. Kita mahu sentiasa berdamai, berbincang secara harmoni untuk menyelesaikan apa jua masalah. Jadi itu antara minda kita lah. Banyak lagi minda kita yang kita antaranya kita yakin bahawa sebuah penyelidikan tidak mungkin akan berjaya kecuali dengan menggunakan kaedah penyelidikan berteraskan Islam. Dan begitulah aliran pemikiran ini kita fahamkan sungguh-sungguh kepada orang-orang awal, sama ada pensyarah, pelajar dan juga pentadbir, dan dengan itu mereka faham. Dan amalan-amalan juga, misalnya kita galakkan amalan sunat, maka mereka beramal dengan amalan sunat itu secara selaras masing-masing itu. Dan begitulah tindak tanduk apabila berlaku sesuatu krisis, maka tindak tanduk yang kita ambil itu adalah selaras. Jadi kekuatan asas yang kedua itu ialah kefahaman dan keselarasan. Kalau tidak nanti, kalau tidak faham, kalau tidak selaras, maka kita akan habis masa dengan berkelahi, kita habis masa dengan bercanggah pendapat, sehingga kita tak dapat melakukan perkara-perkara yang hendak kita lakukan. Yang ketiga, kekuatan asas yang ketiga ialah ukhuwah. Kalau sekiranya kita dah ada iman dan takwa, kalau sekiranya kita sudah faham dan selaras pemikiran dan tindakan kita, amalan kita, tetapi kita tidak berukhuwah antara satu sama lain. Ya, antara satu sama lain ini tidak ada kasih sayang dalam kalangan kita, tidak ada bertanggungjawab antara satu sama lain, tidak rindu merindui antara satu sama lain, tidak tolong menolong antara satu sama lain, maka itu juga tidak akan berjaya. Itu juga tidak akan berjaya. Jadi oleh demikian, kekuatan asas yang ketiga ialah ukhuwah Islamiyah. Brothers and sisters, I was saying that actually we started Istef with 3 basic strengths. Number 1 is iman and taqwa. Number 2 is understanding and coordination in thinking, in the practice,
and also in whatever deeds that we are doing. And number 3 is ukhuwah, the brotherhood and sisterhood, inshallah. And with that 3 strengths, 3 basic strengths, alhamdulillah, we have achieved to this extent as what we have seen the ISTEF is now. What is ISTEF now? Yeah. So hopefully that these 3 strengths will be upheld by all of us, because all these 3 strengths have been proven to move us from a project to virtual center, and now alhamdulillah to the center of excellence. Terima kasih Dr. Azrin.